Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan isu politik negara kita ini, yang mana selama ini kita didendangkan ataupun kita mendengar fitnah daripada pihak yang tidak pro kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang, jelas menunjukkan bahawa yang mana selama ini mereka memperkatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai banyak duit, mereka juga mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai akaun di luar negara. Jelas kita lihat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan isu Pandora Papers ini di Parlimen, ditolak 3 kali oleh Speaker Dewan Rakyat. Dan kita tahu perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim selama tahun 2012 dan 2021 hari ini masih tetap tidak dapat diterima oleh ahli-ahli politik negara kita ini. Ini adalah yang kita lihat. Di sinilah kita lihat sebagai rakyat bahawa apa yang berlaku dalam negara kita hari ini, yang mereka dendangkan bahawa nak hapuskan rasuah, nak benteraskan rasuah, jelas sebenarnya tidak akan boleh mereka lakukan. Selagi kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini, maka perkara ini agak mustahil untuk kita lakukan. Nak reformasikan kita punya sistem, nak reformasikan apa yang berlaku dalam negara kita hari ini, hanya boleh apabila memang seorang tokoh seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Maka perkara-perkara yang seperti Pandora Papers ini akan kita dapat rungkaikan. Ini yang kita rakyat sepatutnya lihat ke hadapan bahawa isu Pandora Papers ini yang mana melibatkan senarai 1,500 nama, yang mana juga melibatkan duit negara sebanyak 1.8 trilion ini amat besar jumlahnya. Jika kita bahagikan kepada 32 juta rakyat Malaysia, mungkin sekitar 50 lebih ribu kita seorang rakyat boleh dapat. Ini adalah satu jumlah yang begitu besar untuk kita rakyat. Tetapi pemimpin-pemimpin yang ada dalam politik negara kita hari ini, tak kira daripada pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan yang ada hari ini, jelas mereka juga terbabit dalam isu ini. Kerana rasuah ini tidak melihat kepada parti manapun, mereka akan tetap menjalankan kerja yang bernama rasuah ini. Dan inilah yang perlu kita rakyat ataupun anak muda hari ini melihat, dan kita jangan bersekongkol dengan isu-isu yang seperti ini. Kita harus menolak mereka ini bulat-bulat di pilihan raya akan datang, kerana kalau kita ingin menegakkan keadilan itu, kita perlu ada satu perubahan yang mana kita tahu nama-nama di senarai Pandora Papers ini majoritinya adalah bukan orang Cina ataupun orang India, tetapi saya nak sebutkan saja di sini sebagai Bumi Putra, yang mana kalau kita lihat daripada 1,500 nama yang ada itu, majoritinya juga adalah orang-orang politik negara kita ini. Ini adalah yang sangat mendukacitakan kita sebagai rakyat. Jadi tomahan yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada akaun di luar negara, akhirnya terungkai juga apabila Pandora Paper ini dilihat dan dibentangkan, tetapi tidak dapat. Kerana kita tahu, jika betul mereka-mereka ini tidak bersalah, yang mana perkara ini kalau saya lihat, nama yang ada di dalam senarai Pandora Papers ini melibatkan kita punya ahli politik yang dah memang bergelar sebagai senior ataupun mereka-mereka yang sudah lama dalam politik, terlalu ramai. Dan mereka-mereka ini juga melibatkan kapitalis-kapitalis negara kita ini. Begitu juga mereka-mereka yang jadi tycoon dalam perniagaan di negara kita ini. Mengapa mereka ini semua melarikan duit kita, sedangkan apabila mereka meletakkan ke luar negara, tetap juga ada cukai. Kerana ini adalah bentuk untuk mereka menyelamatkan duit mereka supaya tidak diketahui oleh umum ataupun rakyat negara sendiri. Dan apabila mereka letakkan di negara orang luar, maka perkara ini tidak akan didedahkan. Ini harapan mereka di waktu dulu. Tetapi zaman moden hari ini, Pandora Papers ini telah pun dirungkaikan oleh negara-negara luar, negara-negara barat. Maka hari ini, siapapun yang nak menjadi pemimpin, siapapun nak meletakkan duit mereka di pesisir pantai, maka tetap akan diketahui oleh mereka-mereka yang pakar dalam bidang ini. Ini yang berlaku, yang kita lihat hari ini. Dan perkara ini, kalau kita lihat, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan ada akaun di luar negara, jelas menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai duit di luar negara, kerana di sana tidak ada senarai nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu pula, kalau kita nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai duit di dalam negara ini,
maka Bank Negara akan tahu. Ini adalah jelas bahwa ketulusan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperjuangkan nasib rakyat, isu kemiskinan, isu bahwa kita perlu membangunkan negara ini jelas. Dan kita lihat contoh seperti anak Tun Dr. Mahathir sendiri pun ada tersenarai dalam Pandora Papers ini. Dan senarai-senarai pemimpin politik negara kita ini, jangan ceritalah, semuanya ada tersenarai di situ. Ini adalah sangat membimbangkan kita rakyat karena hutang negara kita ini terlalu besar, yang mana pemimpin kita begitu rakus, mereka inginkan projek ataupun tender, dan yang mana apabila mereka menjadi menteri dan memegang kementerian, maka mereka akan mendapat keuntungan dengan cara yang mudah. Termasuk kita lihat senarai nama ini yang mana melibatkan bekas Perdana Menteri kita ada dalam itu. Kenapa hal ini berlaku? Tidakkah kita rakyat malu? Yang mana hari ini apabila kita lihat dulu diperjuangkan isu 1MDB. Kalau Datuk Seri Najib tidak jatuh waktu itu, maka 1MDB kes dia pun kita tidak tahu. Tetapi hari ini apabila tumbangnya kerajaan Barisan Nasional waktu itu, maka PH merungkaikan masalah ini, dan hari ini hasilnya kita tahu bahwa 1MDB itu adalah satu syarikat yang pada saya sebagai rakyat lihat hanya untuk mengelabukan mata rakyat, tapi sebenarnya syarikat itu adalah satu saluran untuk mereka keluarkan duit daripada negara dan letak keluar negara. Ini adalah satu bentuk penipuan yang kalau kita rakyat boleh lihat. Tetapi on papernya memang kita tahu ini satu syarikat. Tetapi sebenarnya niat untuk membuat 1MDB ini sebenarnya bertujuan lain. Tidak bertujuan untuk perniagaan, tetapi cara untuk mereka keluarkan duit daripada negara ke luar negara. Ini adalah cara politik ataupun cara teknik mereka ini mengambil duit negara dan punggahkan ke tempat lain. So ini yang berlaku dalam negara kita ini. Jadi hari ini kita lihat teknik-teknik ini akhirnya terbongkar sedikit demi sedikit, dan hasilnya yang kita lihat adalah apabila 1MDB itu telah pun hari ini kita tahu, walaupun belum ada yang dituduh ataupun belum ada yang masuk penjara, tetapi sekurang-kurangnya kita rakyat dah boleh lihat hasilnya. Begitu juga Pandora Paper ini nanti, jika Pakatan Harapan boleh memerintah sekali lagi yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya percaya banyak perkara yang boleh beliau selaku Perdana Menteri waktu itu akan rungkai, dan satu persatu mereka-mereka ini akan diselidiki ataupun mereka-mereka yang bersalah akan dihumban ke penjara. Ini harapan saya sebagai rakyat supaya negara kita ini kembali pulih. Yang mana hutang negara hari ini betul-betul terlalu banyak. Yang nak membayarnya adalah kita, bukan pemimpin-pemimpin ini. Pemimpin-pemimpin ini sudah pun merompak negara kita ini. Tetapi kita ini sebagai rakyat, mereka akan tindas dengan begitu besar cukai-cukai akan mereka naikkan. Contohnya daripada segi yang mana apabila kita tahu isu 1MDB sudah banyak hutang suatu masa dahulu, maka Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri waktu itu membuatkan GST. Daripada GST itulah kita merasa bahawa harga barang naik, dan apabila PH kembali memerintah dan membuang semula GST itu, maka kita rasa barang tetap tidak akan turun harga, kerana berlaku pula hal yang lain, iaitu apabila harga barang ini naik dan inflasi juga berlaku dan berbagai-bagai isu di dalam itu, maka kekal harga itu apabila dia naik susah nak turun, senang bahasanya begitulah. Ini adalah yang kita rakyat akan telan selepas ini, yang mana kerajaan akan berusaha untuk mengambil duit kita daripada sisi apapun untuk mereka membayar hutang-hutang negara kita ini. Dan ini adalah akan kita terima di generasi akan datang. Kita kerugian besar kerana apabila kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada dulu memperjuangkan isu yang seperti ini, tetapi beliau akan disekat supaya tidak akan bersuara. Dan mereka ini melakukan perkara ini adalah bertujuan kerana mereka terbabit dengan isu-isu yang seperti ini, yaitu seperti Pandora Papers ini. Jadi hari ini kita rakyat harus berfikir bahawa kita perlukan ada perubahan yang mendadak. Apabila PRU ke-15 nanti,
dan kita harus memberi undi yang besar ataupun kepada Pakatan Harapan, terutamanya kepada PKR, supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri dan boleh menggubal undang-undang apabila majoriti itu 2/3, supaya perkara yang tidak kita ingini tidak lagi berlaku dan sekurang-kurangnya boleh mengubah corak pimpinan yang mana hari ini kita lihat kepercayaan rakyat kepada sektor pentadbiran kerajaan kita ini betul-betul hilang kepercayaan rakyat, yang mana kita tahu bahawa banyak sektor yang sehingga hari ini kita lihat pendedahan demi pendedahan, sehingga tadi saya baca di media pun pangkat pun boleh dibeli sampai 100,000, walaupun itu salah atau tidak, tetapi kalau dah keluar di media, ini menandakan bahawa kita perlu mereformkan sistem yang ada di sektor-sektor government kita ini supaya tidak membuat sesuatu yang apa yang mereka ingini, iaitu mereka ingin naik pangkat dengan membodek, dengan tidak ada kualiti pun boleh naik, seperti mana apa yang berlaku dalam pentadbiran negara kita hari ini, iaitu menteri tidak ada kualiti tetapi tetap jadi menteri apabila berada di sidang parlimen hanya mampu membaca teks, tidak mampu untuk merungkaikan apa yang sepatutnya disoalkan kepada menteri-menteri kita. Dan ini menjadi satu yang tidak baik, yang mana apabila menteri kita cuma mampu baca teks saja, lebih baik menteri tidak perlu datang sama sekali lah, lebih baik. Kerana soalan yang diberikan tidaklah mampu dijawab dan menteri hanya kata akan menjawab secara bertulis. Ini amat berduka cita kan kita sebagai rakyat. Jika seperti itu, saya rasa kawan-kawan yang bersama saya nonton channel ini pun boleh seperti itu. Jadi kita ni pun rakyat, boleh kita jadi menteri, lebih baik daripada menteri yang ada tu. Ini adalah satu yang kita lihat. So, berkenaan dengan isu ini tadi yang mana saya perkatakan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim itu yang dituduh selama ini ada duit banyak di luar negara ataupun mempunyai harta lah. Hari ini jelas apabila beliau sendiri mendedahkan Pandora Papers ini, dan hari ini yang membangkang ataupun yang tak nak terima adalah pihak di sebelah sana, yang mana kita tahu bahawa Parti Bersatu, Parti PAS, Parti UMNO berdiam diri dalam isu ini. Kenapa mereka berdiam diri kalau mereka tidak terlibat, dan sepatutnya mereka menyokong kalau tahu dah ini adalah satu kebaikan untuk negara, yang mana apabila menyebut saja jumlah wang yang 1.8 trilion ini, sepatutnya mereka menyokong usul ini dan perlu dibentangkan supaya dapatlah kita rakyat mendengar apa penjelasan daripada kementerian ataupun daripada menteri ataupun daripada mereka-mereka yang terlibat ini, supaya tidak lagi menjadi pertikaian, yang mana isu ini kita tahu daripada 2012 sehingga sekarang begitu lama. Ini kita bernasib baik boleh mendengar lagi isu ini dirungkaikan, dibongkarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana beliau kembali lagi ke politik dan berjaya menjadi ahli parlimen. Jika tidak, mungkin susah kita nak mendengar, kerana kita tidak ramai tokoh yang berani ke depan dalam menghuraikan isu-isu yang seperti ini. So, inilah pencerahan saya. So, kita rakyat fikir-fikirkan, jangan sampai kita tersalah lagi dalam mengundi di PRU ke-15 nanti, supaya kita ada perubahan. Jika kita anak muda seperti saya ini tidak nak perubahan, maka kita mempertahankan slogan parti kita masing-masing, maka kita akan kerugian. Kita sekarang ni perlukan tokoh yang berwibawa ataupun kita nak perasuah-perasuah kembali memerintah. Itu saja soalannya. So, sekian daripada saya. Terima kasih.